kena bayar ke macam mana Sebab kawan I dia baru masuk rumah sini. Saya tengah tunggu dia kejap. Tak payah bayar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, masih ada individu yang menanda petak parkir menggunakan kon, batu dan botol seolah-olah mereka pemilik kekal petak parkir itu. Malah ada juga yang sanggup mengarahkan orang lain untuk mengalihkan kenderaan kerana kononnya individu itu telah menceroboh petak parkir milik mereka. Saksikan laporan khas cop parking atau penandaan petak parkir secara tidak sah disediakan wartawan Afifah Haminuddin. Penduduk di kawasan perumahan Pangsapuri kos rendah sekitar Bukit Serdang, Selangor sememangnya tidak asing lagi dengan isu penandaan petak parkir secara tidak sah sejak 10 tahun lalu. Saya pun ada cakap dengan saya punya pentutuk, janganlah buat hal macam ni sebab dia orang kasih respon saya kan. Encik, saya balik tak ada tempat semua tepi punya kontor sudah pak. Nanti saya mau jalan lah yang jauh baru balik. Saya balik bukan pukul 8, 7. Mungkin tengah malam macam tu. Siapa yang menjagakan keselamatan saya? Sebab tu saya tengah macam ni, saya pun susah hati lah. Tambah Chang Keng Su lagi, budaya menanda atau cop petak parkir di kawasan Pangsapuri 5 tingkat itu semakin menebal apabila majoriti setiap unit perumahan terbabit memiliki lebih 2 kenderaan. Susulan itu, kru 999 membuat pemantauan di sekitar Seksyen 11 Seri Kembangan Selangor dan hasil tinjauan mendapati majoriti petak parkir kawasan perumahan Pangsapuri itu telah ditanda oleh penduduk yang tidak bertanggungjawab. Pelbagai barangan digunakan sebagai penanda parkir, antaranya kon, batu dan botol. Malah ada juga yang meletakkan pasu bunga di tengah jalan sehingga boleh menyebabkan kemalangan. Lebih mengejutkan, lensa intipan 999 sempat merakam tindakan segelintir individu yang sedang menanda parkir mereka, termasuklah individu berusia lingkungan 30-an ini. Lelaki terbabit menanda lebih 2 petak parkir dengan menggunakan pelbagai barangan seolah-olah dia adalah pemilik kekal parkir itu. Kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian, seorang individu dilihat sedang menyembur cat pada petak parkir dan menulis nombor pendaftaran kenderaannya sebagai tanda. Setelah 2 jam pemantauan, kami didatangi seorang pemandu yang mendakwa petak parkir yang kami gunakan adalah miliknya. Ya, bos? Yes? Oh, ni parkir je? Ya. Oh, sorry. Oh, sini, sorry, I nak tanya. Sini kalau nak parking kena bayar ke macam mana Sebab kawan I dia baru masuk rumah sini. Saya tengah tunggu dia kejap. Tak payah bayar. Oh, tak payah bayar. So, sini orang taruh barang tu jangan parking. Oh, okay, thank you. Situasi ini menyebabkan penghuni lain terpaksa meletakkan kenderaan di bahu jalan sehingga boleh menjejaskan keselamatan dan keadaan lalu lintas terutamanya ketika waktu puncak.
Jam sekarang menunjukkan 7.30 malam dan kami kini kembali ke kawasan intipan. Apa yang dapat dilihat, keadaan kawasan parking yang kosong pada waktu siang kini mula dipenuhi oleh kenderaan-kenderaan yang telah cop parking mereka terlebih awal untuk memudahkan urusan mereka. Dan pemilik-pemilik kenderaan ini dipercayai baru pulang dari kerja. Isu ini turut mendapat perhatian pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya kerana kawasan perumahan Taman Bukit Serdang Selangor sering diserbu dan diberikan amaran mengenai kesalahan cop petak parkir, namun mereka tetap berdegil. Operasi bersepadu dijalankan bahagian penguatkuasa MBSJ pada 20 Julai lalu bagi menyita 131 objek yang menghalang petak parkir di bawah kesalahan Akta Seksyen 46-1-A, Akta 133, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Sehingga Julai 2022, kita dapati sebanyak 14 aduan yang berkaitan dengan isu tempat letak kereta ini telah kita rekodkan. Kita tahu ini sebenarnya adalah merupakan satu kesalahan untuk mereka memonopoli, tetapi disebabkan kerana kurangnya kesedaran perkara ini dan berlaku, dan kesan daripada itu adalah ada penduduk yang mungkin tak berpuas hati akan menyebabkan bertindak merosakkan kenderaan atau ada yang menimbulkan pembalahan yang boleh menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Tambah Datuk Johari, pihaknya turut menjalankan sebanyak 164 tindakan operasi serta menyita 583 objek disebabkan oleh segelintir masyarakat yang masih bersikap sambil lewa dalam hak dan limitasi sebagai pengguna harta benda awam. Basically, kalau untuk pembangunan yang melibatkan pembangunan berstrata, dia melibatkan dua jenis title. Satu kita panggilkan sebagai land title, yang keduanya block title. Bagi land title ini merupakan kawasan harta bersama yang diurus oleh pihak JMB ataupun MC, merangkumi kawasan-kawasan seperti tempat letak kenderaan, kawasan longkang, lampu jalan, taman dan sebagainya. Walau bagaimanapun bagi block title, kawasan harta bersama ini kebiasaannya adalah sehingga perimeter longkang saja, dan kawasan-kawasan jalan awam seperti yang saya sebutkan tadi adalah sebenarnya merupakan longkang ataupun kawasan jalan yang diuruskan oleh majlis. Jadi kalau sekiranya kita menerima aduan yang seumpama ini, kita akan ambil tindakan. Kerjasama yang erat oleh pihak Badan Pengurusan Bersama JMB dan Perbadanan Pengurusan MC turut diperlukan dalam mengurus tadbir aset strata berangkumi kemudahan infrastruktur termasuk kawasan petak parkir. Pihak MBSJ turut menggesa penduduk di kawasan kediaman berstrata agar memberi kerjasama dan bersikap toleransi antara satu sama lain serta membantu pihak berkuasa dalam membendung isu cop petak parkir ini. Laporan Afifah Haminuddin 999. Dia kat dalam kereta tu memang dia lama. So, kita duduk kat pintu ni kan, lepas salam lalunya dia akan masuk kereta tu gerak. Kita tanya dia, kenapa lama? Misteri kehilangan Muhammad Iman Akmar Zulkarnain terjawab selepas dilaporkan hilang sejak 29 Oktober 2021. Kereta yang dinaiki mangsa ditemukan dalam sungai api-api oleh seorang pengutip besi. Kru 999 ke lokasi kejadian di Pekan Pahang bersama pasukan polis dan bomba serta bertemu keluarga mangsa di Pasir Gudang Johor bagi mendapatkan perincian kes ini. Muhammad Iman Akmar Zulkarnain dilaporkan hilang pada 29 Oktober 2021 setelah gagal dihubungi oleh majikan dan ibunya. Namun setelah 10 bulan, misteri kehilangan Iman Akmar terjawab apabila seorang pengutip besi, Zulkifli Muhammad Nur, menjumpai sebuah kereta di dalam sungai api-api Nenasi. Kebetulan itu saya cari kutip tim air lah. Sambil-sambil tak ada kerja ni kan. Macam tu saya
Sampai ke Kutip Tem pun sampai ke Sungai Miam je, pusing-pusing gitulah. Sampai daripada sana. Lepas tu saya berhenti nak mengalihkan besi kan. Saya berhenti di tepi sungai sini. Saya nampak satu objek menyerupakan nak kata tilam tak tilam lah, nak kata kotak tak kotak. Lepas tu saya cuba mengamati betul-betul. Saya nampak area kereta tu tengah-tengah kan. Itu baru mengesahkan benda tu kereta. Jadi gemetar pun ada. Saya cakap ini benda misteri. Lepas tu saya terus hubungi Balai Polis Nasi. Lepas tu dia orang tu pun terus datang lah. Menurut Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Zaidi Mat Zain, penemuan kereta itu menyelesaikan misteri kehilangan Iman Akmar dan siasatan mendapati tiada unsur jenayah dalam kes tersebut. Kita dapati kereta ini didaftarkan atas nama Asmawati binti Kadir. Bila kita buat semakan lanjut, kita dapati pengadu tadi ataupun penama tadi pernah membuat laporan polis di Balai Polis Pasir Gudang, dan ekoran daripada itulah kita dapat merungkaikan misteri kehilangan yang telah dilaporkan terhadap mangsa tadi, dan kita beranggapan kes itu selesai. Sebelum kejadian, mangsa yang menetap di Johor memandu seorang diri untuk ke tempat kerjanya di Terengganu kira-kira jam 1 pagi. Mangsa dilaporkan daripada arah Pasir Gudang untuk menuju ke Kemaman, namun terbabas ke dalam sungai api-api yang mempunyai kedalaman sedalam 5 meter yang dipenuhi dengan lumpur, dan kedudukan sungai ini terletak 15 meter ke arah jalan raya. Seramai 14 anggota dan 12 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Nenasi serta Pekan dikerah untuk mengeluarkan kenderaan pelbagai guna yang dinaiki mangsa dari sungai api-api. Cabaran semasa operasi ialah kerana kawasan sungai ini penuh dengan lumpur. Jadi memang sukarlah untuk anggota membuat kerja-kerja menyelamat. Jadi dengan adanya bantuan JCB tadi, jadi dapatlah kita membawa keluar, menaik ke atas kereta tersebut. Bila kereta dah berada naik ke atas, operasi yang seterusnya ialah kita menggunakan power cutter. Kita mencabut pintu kereta tersebut dan masa itulah masa kita bawa keluar. Pihak berkuasa mengambil masa kira-kira 4 jam untuk mengeluarkan mayat mangsa yang dilaporkan masih terikat pada tali pinggang keledar. Masa kejadian itu mayat ditemukan dalam kereta ni, tuan? Ya, ditemukan di tempat duduk, tempat duduk pemandu kereta. So mayat itu dalam bentuk kerangka lah, di mana diselaputi oleh lumpur-lumpur lah. Ada penemuan barang-barang lain tak dalam kereta ni, tuan? Dalam kereta tu kita jumpa pouch kecil yang mengandungi beg kecil juga di dalamnya, dan dalam tu ada dokumen tu lah yang kita jumpa, dan saya telah beritahu dia dah, yang mengandungi pas pekerja lah dan kad CIDB ya. Sungai api-api dilaporkan jarang surut memandangkan lokasi itu terletak berhampiran laut dan laluan di sungai itu antara kawasan hotspot berlakunya kemalangan. Ini memang kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Kalau kita tengok statistik yang kita ada, pada tahun 2021 saya terdapat 5 kes kemalangan. Di sini kawasan di ni? sini saya. Okey. Manakala untuk tahun inilah 2022 9 kes kemalangan. Setakat Julai ni ya? Ya, setakat Julai. Tetapi tidak melibatkan kes kemalangan maut lah. Ini lebih kemalangan biasa lah. Ya, cuma ini satu saja yang kepada pengguna jalan raya, khususnya melalui jalan Nenasi ke Rompin ya, supaya berhati-hatilah sebab jalan ni banyak selekor, ada tempat yang tidak ada pencahayaan. So itu memberi kesan kepada pemandu. Kalau tidak berhati-hati amat berbahayalah. Jadi untuk itu saya minta mereka supaya berhati-hatilah melalui jalan ini, terutamanya pada waktu malam. Kru 999 bertemu ibu mangsa Azmawati Abdul Kadir di Pasir Gudang, Johor bagi menyingkap perjalanan hidup Allahyarham Muhammad Iman Akmar Zulkarnain.
Masa dia kat dalam kereta tu, memang dia lama. So, kita duduk kat pintu ni kan, lepas salam, lalunya dia akan masuk kereta tu gerak. Kita tanya dia, kenapa lama? Lepas tu, tunggu, dia kata, besok kita masuk lah kan. Tak apalah cakap, tunggu je lah, ibu tunggulah. Dia tengok dalam kereta dia buat apa lah, lampu dah nak nyala kan. Dah lama tu, baru dia gerak. Jadi kita selalunya, kalau macam dia bergerak tu, kita sedar pukul berapa pun, kita akan call dia balik. Pukul 6 lebih tu, macam terpanjat lah. Kenapa tak ada miss call apa, tak ada call. Tak ada call lah dia kan, pagi tu. Memang tak ada langsung. Malam dalam pukul 8 lebih, kami ni dah ada call. Dia kata, Makcik Iman dah berhenti kerja ke? Dia kata, nak pergi kerja lah. Dia kata, tak Makcik, tak ada kerja ni Iman ni. Dia kata, tak masuk kerja. Dia pun dah cakap gitu, saya pun dah mula dah risau kan. Malam tu juga lah saya pergi balai polis Pasir Gudang. Lepas tu, abang dengan adik saya pun pergi. Kita decide, kita akan pergi ke Maman malam tu juga. Pelbagai ikhtiar telah dibuat dalam mengesan anaknya yang turut dibantu oleh saudara mara terdekat, namun mereka gagal menemukan sebarang petunjuk. Kita jumpa ustaz lah, pergi macam-macam. Ada orang yang cakap, saya jumpa orang ni pergi, Syifa lah, apa semua pergi. Masuk hutan yang dekat antara Endau dengan Mersing, meredah ke situ semua cari. Orang cakap ada kat dalam tu lah, apalah. Dengan azan, azan ke setiap hutan. Kadang-kadang saya cakap kat sembahyang kan, cakap dengan Allah ni, tenang sangat kau beri aku, sampai aku tak, mimpi dia pun tak. Memang selalu doa, dalam bentuk apapun, pulangkan anak saya, tu je. Penantian dan doa seorang ibu agar ditemukan jasad anaknya akhirnya terjawab apabila mendapat panggilan pada 23 Julai lalu mengenai keberadaan mangsa. Pagi tu tolak ke Genting, masa sampai Genting tu ada orang awam call saya kot, saya pun tak tahu. Dia kata, Makcik, anak Makcik dah jumpa ke belum? Belum, cakap. Kenapa? Dia kata, saya ada kat lokasi ni. Dia kata, nanti saya WhatsApp. Nak confirmkan lah kan. Dia WhatsApp baju tu lah. Baju dengan kereta. Bila tengok kereta pun yakinlah tu anak saya. Susulan itu, keluarga Allahyarham Iman Akmar bergegas ke Hospital Tunku Ampuan Afzan Kuantan Pahang bagi proses pengecaman mayat. Kita pakat kat Mersing dekat Masjid Sri Lalang. Lepas tu orang tu pun suruh saya masuk. Makcik duduk dalam jenazah ni bercakap lah apa nak bercakap dengan Iman, apa semua kan. Berbual dengan dia. Dia dengar kita, insyaAllah roh dia kan. Baca Yasin. Memang berbual. Saya reda dia pergi. Saya cakap dengan dia. Memang apa ni. Lepas tu cakap budak tu. Agaknya dia Iman ni tengah peluk makcik kot. Memang saya rasa lega lah, lapang lah. Dah pergilah abang. Cakap ibu memang reda, abang pergilah. Ni tu apa ni. Yalah cakap 9 bulan tu Allah bagi tu sebenarnya untuk buat tempoh ibu bertenang sebenarnya. Nurul Iz Anisah Zulkarnain, anak kedua daripada dua adik-beradik itu, turut terkesan dengan pemergian abang tersayang. Kita orang semua macam happy sebab dia pun balik secara mengejutkan nak sambut birthday. Sebab kalau ikutkan dia nak balik hari Ahad. Tapi tiba-tiba dia balik malam birthday tu juga, dia nak sambut juga birthday saya. Masa sebelum dia keluar tu dia cuma cakap lah, dia wish birthday kan. Sambil peluk, lepas dia cium. Cakap, nanti ada jaga ibu macam tu je lah. Jenazah selamat dikebumikan pada 26 Julai lalu di Tanah Perkuburan Islam Pasir Putih, Pasir Gudang, Johor. Saya nak cakap terima kasih dekat ramai orang yang saya tak kenal kan. Dia mesej saya kan, call cakap nak tolong ni. Ada orang kadang dia balik kampung pun nanti dia akan WhatsApp. Saya dah lalu dah kawasan ni, tolong cari apa semua. Bomba pun yang masa hari kejadian pun dia tolong. Usaha jugalah angkat abang saya semua tu. Paling banyak lah bagi saya pakcik saya. Lepas tu makcik yang berkorban masa dia orang cari Iman. Sementara itu, Datuk Seri Ayub Yaakob mencadangkan agar masyarakat melengkapkan gadget mereka dengan aplikasi Global Positioning System GPS bagi tujuan pengesanan pergerakan. Kadang-kadang kalau kita macam kata handphone kita ni hilang, kita ada boleh kesan dia melalui gadget lain. Jadi begitu juga dengan manusia ni.
Jadi kita boleh gunakan benda ini untuk mengesan. Kalau kita pakaikan pada sebenarnya kan, kita masukkan aspek-aspek pengesanan diri kita tu sendiri. Sekiranya kita pengsan ke ataupun kita berlaku apa-apa sekali pun, jadi dapat mudah dikesan. Tambah pula kalau kita share pula kita komunikasi dengan orang yang kita yakin dan kita percaya kan. Jadi mana kalau kita boleh belanja benda-benda lain ya, beli handphone mahal-mahal, why not kita masukkan saja salah satu elemen. Dengan anak-anak kita pun kita bekalkan. Dan pada masa yang sama juga kita nak melihat secara keseluruhan pula, kita banyakkan pemasang CCTV. Dan selain daripada itu, saya rasa hanyalah hubungan antara masyarakat, hubungan keluarga sebenarnya ya. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia juga kerap menjalankan kempen dalam mendidik masyarakat, khususnya pelajar sekolah bagi membendung risiko orang hilang. Kadang-kadang kita tidak memberi maklumat kepada polis secara menyeluruh. Kita tak katakan bahawa kita ada masalah dengan anak kita ke, dengan suami kita ke, dengan isteri kita ke, dengan sesiapa juga. Tak cerita sajalah. Jadi maknanya bila pihak polis pun tak dapat nak mendapat petunjuk supaya dapat tindakan yang buat. Pasal apa juga perkara nak lapor pada polis ni boleh dibuat secara sulit. Sengaja laporan polis ni sulit. Dari satu, tolong simpan gambar-gambar terkini. So that bila berlaku benda ni, kita boleh bagikan pada polis gambar-gambar terkini yang akan diwar-warkan sampai ke sepadan sana kita war-warkan. Anak kita umur 1 tahun, bila dah 3 tahun dah totally different. Jadi kita ambil gambar tu, kita simpan. Bila kadang-kadang perlu macam ni, kita share. Jadi pihak polis nak itu, dia dah tak berdaya lah kita. Dan sebagainya. Laporan mengenai orang hilang perlu dibuat dalam tempoh 24 jam agar tindakan segera boleh diambil pihak polis. Kerjasama daripada pihak keluarga diperlukan oleh pegawai penyiasat dalam usaha menjejaki orang hilang. Dia kerja sebagai apa sini? Dia sebagai apa? Bawa lori? Bawa lori saja. Gaji berapa dia bayar? 1 trip 200. Setiap hari, mereka akan pergi ke hampir 50 buah stesen minyak untuk membeli minyak diesel bersubsidi dalam kuantiti yang banyak, kemudian diisikan ke dalam lori yang telah diubah suai. Kegiatan sindiket itu berjaya dibongkar apabila stor haram mereka diserbu pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Sebuah premis yang dijadikan sebagai stor haram oleh sindiket penyeludupan diesel bersubsidi di Bandar Seri Kesumah Semenyih diserbu 8 anggota dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN HEP. Serbuan jam 3 petang itu jelas mengejutkan 2 ahli sindiket yang sedang sibuk memindahkan minyak diesel bersubsidi dari lori ke tangki fiber. Sindiket ini dapati mengubah suai lori 10 tan dengan membina 7 buah tangki di dalamnya untuk menyeludup diesel bersubsidi dengan membelinya di beberapa buah stesen minyak di sekitar Kajar dan Semenyih. Dan setiap pembelian minyak diesel itu bernilai RM300 hingga RM400. Dia pergi ke stesen tu diisi minyak ni macam biasa dekat tangki minyak kenderaan lah. Kalau kita tengok tangki diisi kat sini. Tapi apabila dia isi kat bawah ni, dia ada sediakan satu pump kat atas tu yang mana kalau kita boleh tengok tu dia punya pipe tu. So pipe tu dia akan auto sedutnya. Maksudnya mungkin dia tinggalkan hanya berapa liter saja untuk kenderaan ni bergerak. So selebihnya memang dia sedut dan simpan dekat tangki yang telah disediakan di dalam ni. Atasnya lah. Ya. Baik-baik. Ekoran itu, kedua-dua ahli sindiket yang berusia 19 dan 32 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan. Lori duduk sini ke lori tempat lain? Lori tempat lain. Lori tempat lain. So you keluar dari sana, ambil minyak, datang isi sini. Bukan lori you punya lah. Bukan saya punya. Saya pos. Saya kerja saja. Kerja saja. Pagi sajalah start. Pukul apa? Pagi pukul 5-6 macam. Awal pagi sudah mula. 5 pagi sudah mula keluar. You kerja sebagai apa sini? You sebagai apa?
Bawa lori? Bawa lori saja. Gaji berapa dia bayar? Satu trip 200 ni macam. 200. Satu hari boleh dapat berapa trip? Satu trip saja. Satu hari satu trip saja? Satu trip tu berapa banyak stesen minyak? 40 lebih. Kalau keluar pukul 5, lalu habis pukul berapa? Sudah malam lah. Lepas tu buat apa? Bila sudah habis tu datang sini ke macam mana? Tak, saya packing dekat Simsok. Lepas tu besok pagi mari turun lah. Turun minyak. Turun minyak lah. Diorang saja buat kan? Diorang lain lagi tunggu sini? Diorang saja. You yang bawa, you juga yang ni? Mereka mendakwa dilatih mengenai cara untuk menyedot bahan bakar itu selama 2 minggu oleh kumpulan sindiket. Siapa yang ajar you cara nak buang minyak kat sini, kutip kat sini? Dulu saya ikut orang lah. Tu kerja ni punya. Ya. Macam mana memilih untuk buat kerja yang risiko ni? Kita bikin saja lah. Kalau tahu lah bang, orang buat susah. Sebelum ni kerja apa? Security. Security. You? Security juga. Security juga? Sudah berhenti kerja situ? Ni bila start mula kerja? Baru 1 bulan lah. Sebulan berapa sekali? Sebulan 3,000 ni macam. 3,000 Kacau juga? Dapatlah. So duit tu bagi mak semua lah? Mau keluar. Mak tahu kerja ni? Tak. Amat tu. Mak tahu. Tapi tahu kat mak kerja apa? Kat mak? Bawa lori saja. Bawa lori saja. Mak tak tanya lori apa bawa ke? Saya sudah cakap tu. Kilang main barang. Menurut Timbalan Pengarah Penguatkuasa Bahagian Operasi KPDN-HCP, Syamsul Nizam Khalil, pihaknya berjaya menyita 9,000 liter diesel subsidi bernilai hampir RM165,000. Setiap satu pipeline ni boleh memuatkan lebih kurang 1,000 liter satu. Di sini ada 27 dan mereka baru sempat isi 9 tangki fiber ini. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap premis ini, dan kita akan jalankan siasatan. Minyak diesel minyak adalah RM2.15. Tapi untuk harga pasaran ketika ini adalah dalam RM5.55. Tapi biasanya mereka tak jual harga tu. Mereka akan jual dalam harga RM2.5 ataupun RM6 ataupun RM3 lah kepada industri lah. Sebab berbeza kita nak beli daripada harga pasaran RM5 lebih. Kalau kita beli daripada pasaran gelap, dia dapat bawah RM3 lah. Ini yang maklumat yang kita perolehi lah berdasarkan kepada tindakan-tindakan yang kita telah ambil sebelum ini. Jadi kita percayalah disebabkan perubahan harga ini akan ruang dan peluang lah untuk pihak-pihak berkenaan yang tidak bertanggungjawab untuk melanjutkan aktiviti penyelewengan ini, dan di KPDN-HCP tidak akan betul langsung lah terhadap pihak-pihak berkenaan dan akan terus mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak dan dapati melakukan penyelewengan barang diesel bersubsidi. Dan oleh itulah kita memberi peringatan lah kepada semua stesen minyak supaya berhati-hati dan mengambil langkah-langkah kawalan dalaman untuk memastikan bahawa tidak berlaku penjualan kepada pihak-pihak yang tidak sepatutnya dan melaporkan kepada KPDN-HCP lah sekiranya terdapat aktiviti atau kenderaan lori yang mencurigakan. Mereka yang melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 boleh didenda RM1 juta sehingga RM3 juta atau denda 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Hasrat seorang pemandu jengkaut membantu rakannya di sebuah tapak pembinaan berakhir dengan tragedi apabila mangsa maut tertimbus selepas gagal menyelamatkan diri daripada runtuhan tanah di sebuah kuari. Saksikan butiran kejadian di Padang Tembak, Bukit Pinang, Alor Star Kedah dalam tragedi 999 minggu ini. Dalam kejadian Sabtu lalu, Muhammad Nasir Awang Ali, 40 tahun, tertimbus pada kedalaman lebih 3 meter. Mangsa yang datang ke lokasi hanya membantu rakannya mengendalikan jengkaut. Namun, secara tiba-tiba berlaku kejadian tanah runtuh lalu menghempak mangsa dan jentera. Menurut rakan mangsa, Muhammad Rafi Afif, 25 tahun, ketika kejadian, dia baru saja selesai mengundurkan lori untuk dimasukkan tanah. Muhammad Rafi sempat menjerit apabila melihat ketulan batu mulai jatuh dari atas bukit berdekatan mangsa. Mangsa dikatakan sempat keluar dari jengkaut, namun gagal menyelamatkan diri kerana runtuhan berlaku dengan begitu pantas. Waktu jadi itu saya baru sampai, itu saya reverse nak masuk isi lah.
Lepas tu saya nampak batu jatuh sikit-sikit. Saya tempik kat driver mesin tu. Saya bagi tahu kata tanah untung lah. Dia tengok atas dia dan terjun dah. Dan terjun bawah, lepas tu tak ada lari, tanah dah ni lah. Lepas tu lah. Muhammad Rafif yang terselamat dalam kejadian itu berasa terkilan dan sedih apabila tidak dapat menyelamatkan rakannya itu. Manakala kakak ipar mangsa Halimah Muhammad Kasa, 46 tahun, menerima berita kejadian itu daripada adik iparnya kira-kira jam 9.15 pagi. Dia bersama isteri mangsa serta ahli keluarga bergegas ke lokasi kejadian. Abang Nasir terkambuh dalam tanah. Kami terduduklah kan. Tak tahu nak fikir apa, lemah dia tu badan tu. Jadi kami pun tak boleh main sini lah. Mama tengok dia macam ni ya. Dia bekerja tempat lain. Tapi jadi tempat lain tu yang kami terduduk tu. Macam mana dia boleh main sini? Sebab tempat kerja sana. Pihak bomba menerima laporan pada jam 9.37 pagi sebelum pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Pokok Sena serta Alostar dikejarkan ke lokasi kejadian. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, penguasa kanan bomba 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, pasukan Storm Bomba Kedah digerakkan bagi mengesan mangsa. Mangsa gagal mencari lokasi selamat untuk berlindung daripada bongkar batu yang runtuh menyebabkan tertimbus di bahagian bawah tanah. Dan Alhamdulillah pada jam 12.38 dia telah menjumpai mangsa yang tertimbus dan telah berjaya keluarkan dan telah serahkan pada PDRM. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Muhammad Syukri Mat Akhir, memaklumkan mayat mangsa ditemukan pihak bomba ketika melakukan operasi mencari dan menyelamat SAR. Setelah kerja-kerja mencari dan menyelamat yang dilaksanakan oleh pasukan bomba dan penyelamat selama hampir 3 jam, akhirnya kita dapat menemui mayat mangsa berada tidak jauh daripada mesin excavator yang digunakan oleh beliau. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk berdasiasat. Tak tahu. Kita musuh. Tak boleh. Dia tak boleh cakap je. Dia kena tunjuk. Kegagalan seorang pengusaha mendaftar premis makanannya antara kesalahan yang berjaya dikesan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor menerusi operasi makanan bersih di sekitar Bangi baru-baru ini. Arahan tutup turut dikeluarkan gara-gara longgokan sampah sarap dan sisa makanan di bahagian belakang premis terbabit. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Ada lagi dah. Awak ni boleh masuk ada dah. Ada. Siang ada buka. Siang ada. Malam ada. Sebuah premis makanan dipercayai tidak berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM berjaya dikesan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Premis makanan itu yang terletak di Seksyen 7 Bangi dipercayai telah beroperasi hampir setahun, tidak mempunyai sebarang dokumen melibatkan perniagaan serta dokumen pekerja. 2 pekerja asing di premis itu yang disyaki tidak mempunyai dokumen pengenalan diri sempat melarikan diri manakala pemilik premis tersebut dikatakan pulang ke kediaman sekitar Kajang Utama ketika diserbu pihak berkuasa pada jam 10 malam itu. Hasil siasatan di lokasi kejadian mendapati seorang wanita berasal dari Thailand. Dipercayai isteri kepada pemilik premis itu cuba berdalih apabila disoal pihak berkuasa berkenaan dokumen perniagaan yang sah. Mau tahu sekali, tak tahu. Kita musuh, Tak boleh. Dia tak boleh cakap je, dia kena tunjuk. Kad surat yang lama kan. Dah lama. Tak boleh buka kedai makan siapa-siapa je pengendali makanan mesti kena ada kad. Khusus. Malah wanita itu cuba menghubungi suaminya yang dikatakan pulang ke kediaman mereka untuk mengambil dokumen perniagaan tersebut. Mana? Siapa? Tengah cari.
Tak hari tu yang kau pergi sama je, kagak ambil tu dia. Ada tunggu lah, ada tunggu. Suami cakap apa? Kita je cari hari tu kita mau bau sambung dia. Bau sambung benda dia hari tu. Sambung dia tak? Wanita itu turut dipercayai tidak mempunyai dokumen pengenalan diri apabila dia cuba berdalih sewaktu disoal berkenaan status kewarganegaraannya. Kereta untuk naik Wen dekat Thailand lah, dia sampai dekat job sana. Lepas kita job sana lah, dia masuk, dia jemput saya kat sana. Apabila wanita itu gagal mempamerkan dokumen perniagaan setelah hampir 30 minit menunggu kehadiran suaminya yang dikatakan ingin membawa dokumen perniagaan tersebut, pihak JKNS bertindak meneruskan pemeriksaan tahap kebersihan restoran itu. Sewaktu pemeriksaan dijalankan, pihak JKNS membongkar satu lagi kesalahan yang terdapat di bahagian belakang premis terbabit. Tiada grease trap menjadi antara salah satu kesalahan yang dikesan di restoran ini. Jika dilihat di bahagian belakang restoran ini, terdapat longgokan pembuangan sisa makanan dan sampah sarap yang akan menyebabkan longkang tersumbat dan pembiakan nyamuk Aedes dan kemudiannya akan mendatangkan kepada penyakit dan pencemaran persekitaran. Bagaimanapun, pekerja di restoran itu tidak mengakui kesalahannya dengan mengatakan longgokan sampah tersebut berlaku akibat kecuaian pengutip sampah di premis terbabit. Ini air daripada Siki ya? Siki. Kena ada grease trap ke apa ni? Tak boleh buang macam ni ni. Tapi saya dah cakap tadi, yang Bangla yang Bangla datang ambil sampah pagi-pagi, dia nampak selalu pagi semua habis. Itu habis. Tak boleh kalau encik jaga premis ni. Saya kerja je. Kerja lah. Pihak JKNS turut mengesan beberapa kesalahan yang terdapat di bahagian dapur restoran itu. Dia kena bersih, dia tak boleh licin. Lalu tarik air. Dia takut dia kejap je. Dia rasa sikit. Lalu tarik. Dia kena sentiasa bersih. Betul lah. Kena pastikan tiada tarik. Kegagalan mempamerkan tanda larangan merokok mengikut syarat lesen yang ditetapkan turut menjadi kesalahan yang dikesan di premis itu. Premis tersebut diberi notis penutupan serta-merta selama 14 hari berikutan gagal mempamerkan dokumen perniagaan serta tahap kebersihan yang tidak memuaskan. Maka anda dapati adalah kurang daripada 65%, so pejabat kesihatan daerah Ulangan akan menutup premis ini selama 14 hari lah. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 205 premis diperiksa dan 37 daripadanya diarah tutup selama 14 hari di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Manakala 283 notis pelbagai kesalahan turut dikeluarkan. Bagi penguatkuasaan peraturan-peraturan hasil tembakau 2004, sebanyak 83 notis kesalahan dikeluarkan bagi individu yang didapati merokok di premis makanan. Operasi tamat jam 2 pagi. Laporan Arisha Kalim, 999. Mahkamah Majistret Ipoh menyambung reman 5 hari terhadap seorang penceramah bebas yang dituduh merogol seorang remaja bawah umur berusia 14 tahun. Saksikan perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Perintah lanjutan reman ke atas seorang penceramah bebas dikeluarkan Magistrate Nur Azrin Liana Muhammad Darus selepas menerima permohonan daripada pihak polis. Terdahulu, Polis Perak mengesahkan telah menerima satu laporan kes rogol membabitkan suspek yang berlaku di Ipoh pada Januari lalu. Suspek telah ditahan pada 18 Julai di Selangor sebelum diserahkan kepada Polis Kuala Lumpur bagi menjalankan siasatan lanjut. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan
dan Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Di Perak, polis menahan teman lelaki ibu kepada bayi yang maut disyaki akibat didera bagi membantu siasatan. Lelaki yang berusia 30-an itu direman selama 7 hari mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Menurut laporan forensik, terdapat kesan kecederaan baru dan lama pada mayat mangsa dan dipercayai suspek menggunakan objek tumpul untuk mendera mangsa. Terdahulu media melaporkan bayi lelaki berusia 8 bulan yang meninggal dunia dengan kesan kecederaan di badan sebelum polis menahan ibunya yang berusia 30-an bagi membantu siasatan. 13 lelaki termasuk seorang warga asing ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes curi pelbagai kenderaan serta pecah rumah. Menurut polis, kesemua suspek mempunyai 2 hingga 3 rekod lampau atas pelbagai kesalahan jenayah. Dalam operasi ini, polis berjaya merampas beberapa jenis kenderaan serta rangka motosikal yang dipercayai dicuri oleh anggota kumpulan terbabit di sekitar Selangor. Kesemua hasil rampasan dianggarkan bernilai RM200,000. Polis berjaya menyelesaikan 12 kes kecurian kenderaan serta pecah kedai menerusi tangkapan suspek terbabit. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.